Assalamualaikum bro Lepat. Saya Fadil lah. Saya nak tanya satu lah. Ni kenal diri, kenal Allah tu. Kenal Allah, binasalah diri. Diri yang binasa ni maksudnya keakuan kita ni lah. Sama tak dengan yang muhadas tu? Maksudnya kalau dah tak ada keakuan diri, yang diri yang muhadas pun sudah kira tiada lah. Okey bro, terima kasih. Dia Waalaikumsalam Cik Fadil. Dia lagu ni aku tak tidur lagi dari semalam, tapi aku try jawab lah. Mata mulut main lagu Ranum dah ni. Baik. Lagu ni Fadil. Fadil. Otak benda seluruh ni. Maksud kata binasa diri itu lebih kepada apa yang cakap tadi lah. Tepat melekat macam pakai gam cap gajah yang kotak kuning tu. Macam tu. Maksud aku kata binasa diri dari duk ingat aku itu, aku ini, keakuan akulah boleh ni, akulah orang kaya, akulah miskin, akulah nu, akulah ni, keakuan saja. Dan itu setelah man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu wa man arafa rabbahu fasada jasad. Itu setelah mengenal Allah, maka binasalah. So bila di peringkat itu pula, kena faham dia punya permainan lagu lain pula. Dia tak ada lagi dah nafi sebab menyebabkan. Yang dikatakan la ilaha illa Allah tu pecahan dia nafi sebab menyebabkan. Dan dia tak ada lagi juga untuk kesendirian. Bukan pada yang ramai. Faham baik-baik. Satgi dia pergi kelencuang pikut lain satgi. Ceramah ya Asam. Dan tak ada lah juga khadim muhadas apa semua, tak ada. Sebab dia bila di peringkat ma'rifatullah, iaitu peringkat meliputi. Kita tak boleh kata Allah ada dalam, Allah ada luar, atas, bawah, kiri, kanan, depan, belakang. Tak ada. Dia menyeliputi itu. Seperti mana surah 27 tu, surah Semut kot, ayat 84. Macam tu. Mengantuk. Okey, jadi di peringkat setelah mengenal, dia lain pula. Yang di peringkat inilah tak ada lagi berhuruf bersuara, iaitu tak ada lagi berantara atau antara aku dan Allah, tak ada lagi. Sebab aku tu tak ada. So di sini ramai orang yang tak faham atau tak sedari. Bila dia kata, Pak saya mengaji apa? Bagus. Mengaji bagus. Ni dah saya ni dah mengenai Allah dah. Alhamdulillah. Tapi saya nak tanya satu, Pak. Tang situ batal terus. Tang situ potong terus. Tapi setengah orang yang mengaji ni dia layan. Bila orang depan kita kata dia dah mengenal Allah, secara tak langsungnya dia telah duduk dalam satu tempat yang dikata laisa kamitslihi syai'un. Dia duduk dah mukhalafah. Dia duduk mukhalafatuhu lil hawadis. Dia dah duduk di situ dah. Segala-gala dalil wahdaniyah tu dia kena nafsiyah tu dia ada kat dia lah. So yang tidak boleh disamakan dengan segala sesuatu dari sudut af'al, asma' dan sifat. So apa lagi yang dia nak cerita kat aku? Kalau nak cerita pasal zat, dia bukan lelaki bukan perempuan. Kalau nak cerita pasal zat, dia tak tua, tak muda, tak miskin, tak kaya, tak eastern, tak western, tak timur, tak barat, tak tu anjing. Aku nak sebut pun banyak. Tak payah nak proses dah bab zat tu. Kalau antara engkau dan aku, engkau mengenal lah. Engkau mengenal yang engkau kenal itulah. Aku kenal yang wajah aku kenal itulah. So di sudut makrifah ni, macam awak tanya tadi, setelah ni memang tak ada apa dah cerita sebenarnya. Itu titik yang tak bertitik lagi dah, habis dah. Tak ada apa dah. Tu sebab kerana mereka kata aku sombong setengah-setengah tu, duduk main depan aku.
Pak ni saya boleh duduk Ustaz, boleh lah. Ada orang dia tak ada, saya seorang boleh duduk Ustaz, boleh. Duduk. Saya memang duk tengok video Abang Lepat lama dah, tapi kadang Abang Lepat tak buka habis dalam YouTube. Oh, saya tahu Abang Lepat buka sikit lah. Buka Maujud lah. Masih lagi Ubudiah. Betul ya, cakap betul memang betul ya. Cara aku buka sikit pun lepas tiba macam gendang aku kena. Cara aku buka tak buka pun rahsia Allah Ta'ala. Yang duk mengaji hakikat, mengaji makrifat ni pun ada sakit hati kat aku. Engkau belum lagi komen, engkau masih belum lagi. Memang belum lah. Aku pun tak akan sampai lah di mana hang sampai tu. Aku pun tak mau pergi lah tentu. Pasal pergi apa, jumpa Saib bukan jumpa aku, jumpa hang. Buat apa? Saib bukan jumpa aku, jumpa Tok Syekh. Buat apa? Saib bukan jumpa aku, jumpa guru-guru. Buat apa? Guru nak ajak supaya mengenal kita. Melalui mengenal diri kita itulah akan mengenal Allah. Bukan mengenal Syekh. Bukan mengenal apa yang hang kenal. Dia pun tak faham. Dia pun duduk apa-apa yang tanya sikit boleh. Boleh. Pat, saya ni sebenarnya dah makrifat. Okey. Sebelum nak cakap lagi, aku nak cakap benda lain kat hang. Apa bang? Apa dia Pat? Tak payah tanya apa dah. Loh. Saya duduk Arab nak jumpa Abang Lepat, tak tahu jumpa Abang Lepat cakap aku ni. Dah hang kata hang dah makrifah. Hang adalah seorang makrifah setelah makrifatullah. Alah, tapi saya ada benda nak tanya, ada urusi, ada serabut sikit ni. Yang tu belum makrifat lah kalau macam tu. Awak masih di dalam tasawuf. Walaupun guru awak dah talqin awak, dah membongkar rahsia Allah, tapi tak lekat pada awak dari sudut faham, hanya sudut dengar, maka belum lagi lah. Ni Hamad Metro kata saya dah mengenal Allah, saya dah makrifat dah, saya tahu. Tak ada apa kita nak sembang. Chill, kill the time, enjoy. Pakai tak tidur aku tadi. Okey brother, baik. Selamat brother. Saya duduk menulis malam. Kadang-kadang tak keluar ilham pun, tapi saya melengung sampai ke pagi. Duduk tunggu. Ni time saya tidur lah. Baik, selamat. Lepas setakat tu je lah. Nak terang pun, kalau nak terang banyak lagi, pergi guru mengaji lah. Berguru mengaji. Sebab lepas bila lah keluar buku nombor yang duk buat ni, habis lepas nak kena menghadap jumpa wakil guru ayah lepas nak tanya dia, boleh tak saya nak mengajar. Saya nak minta izin kat dia. Masa tu senang lah. Banyak orang-orang bukanlah sebab kalau kata pejabat agama panggil minta tauliah, saya kata tak ada tauliah. Pasal jalan yang saya ikut ni jalan Rasulullah, jalan para nabi. Seperti Muhammad kata, aku mengikut agama Musa dan Ibrahim. Bila kita kata mereka tu ada PhD ada apa ni, tak ada. Mereka tu telah diangkat Allah. Allah kata aku berserta kamu di mana saja kamu berada. Tanpa tak mau kenal, hampa mengikut keturunan lah. So aku cakap, aku tak perlu tauliah pun, sebab institusi kepahaman atau selok belok pengajian aku ni bukan sama dengan pengajian yang hampa mengaji tu. Hampa mengaji nak mengenai sejarah, nak mengenai ni, nak ni, tahun ni apa ni, macam ni apa, semua hampa susun habis. Aku mengaji mengenai diri. Siapa yang main depan aku hurai apa yang ada kat diri dia. Tak perlu tauliah apa lagi tu. Tu jadi aku dah prepare benda tu insya-Allah pasal surah Al-Baqarah ayat 42. Lepas kena baca tu surah Ali Imran ayat 70 71, lepas kena baca tu sebelum lepas nak menyekat orang. Masalah dia, guru aku kata dulu, kalau orang ni rahsia, siapa nak bila benda ni orang nak tahu. Tetapi adalah wajib tanggungjawab bagi yang mengetahui. Itu saja. Ramai yang mengaji, duduk depan guru bertahun-tahun, tapi dia tak mengetahui. Itu sebab dia tak mau sembang. Sedangkan ini ilmu Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tu berada di mana saja. Pasal apa pula mereka kata ilmu ni tak boleh sembang di kelayakan? Ilmu memang boleh sembang di kelayakan. Kalau Allah kata dia berada, tak ada satu tempat pun yang tak ada Allah Ta'ala. Adakah kawasan yang tak ada Allah Ta'ala? Mana ada? So, di sini kesilapan ni telah lama berlaku sehingga bila kita bercakap umum ni orang jadi celau. Pasal hampa sendiri yang merahsiakan. Rahsia Allah Ta'ala itu tetap rahsia. Itu dia kata dibuka, dilindung, rahsia akan tetap rahsia. Mereka tak faham. So aku rasa aku tak mau macam tu lah.
aku nampak benda tu. Satu ketika dulu aku setuju pasal belum ada zaman internet. Guru makrifah ni difitnah kan begitu teruk. Sekarang ni terserah, hang nak mengaji, hang cari. Hang tak mengaji, hang dah pasal Hindu Cina pun boleh buka Quran dah. Pasal ada digital dah ni, bila dalam Hindu Cina boleh baca pasal tasawuf, pasal makrifatullah dah. Yang hampa Melayu tak mau nak mengaji, terserah kat hampa lah. Pasal apa nak halang orang pula. Hampa nak Wahabi, hampa Wahabi lah. Tapi kacau orang nak mengenal Allah pasal apa. Hampa nak Salafi ke Syiah ke Sunnah, does not matter. It's good to have something yang boleh membawa kaedah kepercayaan. Dan tetapi orang nak mengenal Tuhan pasal apa marah pula. Yang tu yang silap tu. Yang tu yang silap. Tapi tak apalah, kita jalan terus ya. Nak betul dia punya silap pasal apa, kita jalan terus ya. Mereka tahan kalau kita sembang lah. Tak. Dulu kita takut sangat bila Jabatan Agama panggil aku dulu kali pertama. Allah, resah lah aku dulu ni. Mai dah 17 kali lah. Lepas tu baru ni 18 kali. Aku tak ada airan lah. Boleh cakap lagu tu lah. Hampa tak mau, hampa tak mengaji, hampa nak main tanya orang pula benda yang orang mengaji. Macam mana nak sembang ni? If you not even understand, you not even learn about it, you not even look at it, you not even study it, how can you process it? This is absolute nuts. Completely nuts. Kalau hang tak mengaji benda tu, hang tak tahu benda tu, hang nak soal jawab orang pula. Lepas tu hang nak jatuhkan hukum orang ni betul tak betul sedangkan hang tak mengaji. This is completely insane. So benda ni macam tu lah. Siapa aku cakap begini pula dah. Hang tanya lain. Aku mungkin sebab benda ni satu hari orang perlu tahu kot. So aku cakap siap-siap lah. Baiklah, selamat. Selamat. Dapat. Lah ni duk viral kes ibu yatim yang amalan apa Islam Melayu. Macam mana keadaan lah? Ustaz tak komen lah. Sakai kau no. Kes dia apa no? Bukan apa, mana tahu kok ada yang orang duk tanya kat hang. Mesti dia pergi tanya macam mana. Sajalah tanya nak sembang. Kadang-kadang ni orang nak tahu, orang nak faham perjalanan mereka tu. Tak ada apa saja tanya ya. Salam. Aduh. Sebenarnya aku tak tahu menahu terus. Kes apa? Hati apa? Aku ni macam ni lah kau abang. Sebenarnya jujurnya aku tak layan terus YouTube. Ustaz-ustaz fiqah duk entam orang ni, aku tak layan terus. Tu pun kadang-kadang orang share dengan aku Buya Syakur punya pencerahan, dia minta aku kupas. Jadi aku terlayan lah Buya Syakur tu. Dia sempoi. Dia alhamdulillah. Lain pada YouTube ni yang duk tuduh orang tu sesat, duk viral orang ni, aku tak layan terus. Orang hantar kat aku pun aku tak buka. Jadi orang nak main tanya pendapat kat aku, makna aku nak pergi dengar pula. Sekali dengar ustaz ni, aku tak ada lah nak semak kepala aku macam tu dak. There's no way. Sebab apa? Sebab kalau orang kaji balik, yang ustaz duk tuduh orang ni sesat, yang kata tasawuf kotok, masih lagi duk sembang dalam ni. Tentang kaedah pengajar ilmu hakikat, dia ada dua pecahan, kena faham baik-baik. Satu wali hakikat, satu wali syariat. Tetapi yang pada makrifah, yang duduk di makrifah ni kadang-kadang sendiri boleh berbalik pada fiqah, usul dan tasawuf, hentam balik kita. Padahal terjadi satu benda tu, dia nak angkat awak di satu peringkat untuk faham, bukan untuk hentam. Malah mereka hentam, mereka fitnah, mereka pulau sekian lama baru mereka rapat balik. Masa satu tu benda jadi tu, mereka mula jadi segelabah. Benda-benda macam ni selalu fenomena ni di Malaysia. Pengajian apa pun, bila sesuatu benda akan jadi gelabah, akan jadi viral lah. Mula nak hentam, mula nak bercakap, nak heboh sana sini, gosip bawa sana sini, dah benda tu dah reda dah. Lepas tu mereka fikir balik, mereka mula nak ni balik. Itu sebab kalau kita fikir pattern ni dari zaman Pak Abu, zaman ayah sampailah zaman sekarang ni.
biasa je. Itu sebab bukan senang nak jadi guru. Kadang kita tersilap cakap, membebelkan satu benda yang tepat tetapi di kawasan yang salah, maka akan lebih dipandang salah lah. Kalau kita bercakap sesuatu yang tepat di kawasan yang tepat, kawasan yang betul, maka connected to connections lah. Benda yang tepat di kawasan yang betul, maka terpancarlah kebenaran tu. Yang ni yang kita nampak, pembenaran. Yang ni boleh, yang ni tak boleh. Yang ni orang tak boleh cakap lagu ni, yang ni orang boleh cakap. Faham tak? Macam member aku kata ni, kebanyakan ahli-ahli agama ni memegang rubber stamp je. Apa yang disetujukan oleh pihak-pihak tertentu, kita pun kata okey, boleh luluskan. Jadi benda-benda macam ni telah jauh lama berlaku. Fenomena ini telah lama berlaku di Malaysia. Sebenarnya kebenaran ni bukan ada dekat satu-satu ajaran. Kebenaran ni terletak dekat kepahaman. Kalau satu peringkat pengajian tu mengajar satu ilmu, orang yang duduk situ tak faham, tak adalah kebenaran ilmu tu pada dia. Itu saja. Dia ada peringkat lagi, masuk peringkat lagi. Apa saja yang berlaku di depan kita sampai ke telinga kita, kita proses ke arah sempoi, ke arah ketepatan yang tak akan membawa keresahan, kegelisahan, apatah lagi perpecahan. Tetapi hari ini bila orang mengajar apa, ada setengah guru tu sendiri nak mengajar ilmu mengenal Allah, ilmu makrifat, nak ambil parang, bubuh, tunjuk, potong, tak makan lah, itu ini apa semua. Apa ke benda tu? Iblis pun tak mati lah weh. Orang kebal-kebal macam mana pun meninggal juga. Sedangkan Nabi junjungan terpuji kita, Nabi Muhammad SAW, baginda terpuji, dia pun kembali. Yang kita setengah-setengah tu nak tunjuk pandai, nak tunjuk arif, nak tunjuk alim, nak tunjuk kat siapa sebenarnya. Jadi bila kita bercakap, setengah guru tu buat pengakuan, dia Rasul Melayu, dialah ni, buat pengakuan, dialah Tuhan lah, macam-macam. Benda ni lah yang akan membuat kucak kacir. Sebab Jesus Christ cakap, atau Nabi Allah Isa alaihi salam berkata, first you have to know who you are, secondly you have to know where you are. Simply like that, atas dasar pemeliharaan. Orang tamku macam-macam, ahli makrifah kononnya, dan juga ahli-ahli usul fiqh tasawuf. Sesetengah puak Wahabi lebih lagi lah. So bila aku proses, bila masa aku membongkar rahsia Allah, sekali pun tak nak bongkar rahsia Allah, mustahil aku boleh bongkar rahsia Allah. Yang kita bersembang ini kaedah ilmu mengenal Allah, satu persepsi yang sangat jauh. Sebab Allah itu sendiri bukan subjek, bukan objek. Dia tak berhuruf, tak bersuara, dan dia juga tidak boleh disamakan dengan segala sesuatu. So dia bukan subjek lagi, dan dia bukan objek bila kamu telah mengenalinya. Sebab dia bersalahan dengan yang baru. So where is the part yang boleh kita compare, yang boleh kita proses, yang boleh kita tolak bandingkan? Dia satu, tunggal dan bersalahan. Jadi kita bersembang setakat ilmu mengenal Allah, tetapi tentang Allah itu sendiri dia dah bersalahan. Atas sini ramai orang tak nampak. Dari sudut af'al dia lebih lagi lah. Itu sebab guru kita yang tercinta, Pak Abu, dia pernah kata, nak tauhid zat senang, nak tauhid sifat pun senang, nak tauhid asma' pun senang, tetapi tauhid af'al lah yang maha sukar. Bukan senang nak tauhid af'al. Af'al tu siapa? Di sinilah
Kalau kita usul kisah Nabi Allah Musa alaihissalam bertemu hamba soleh, dia kalah dekat perilaku dan kelakuan, bukan dia kalah dekat bahagian lain. Di sini. Jadi bila para guru-guru yang lancang bercerita di atas di atas majnun dia atau di atas asyik dia, di satu ketika di dalam rumah tak ada siapa rekod, tak ada siapa rakam, okey, dia boleh bercerita dengan paras faham yang ada di depan dia. Tetapi bila dia buat live atau buat rekod, buat YouTube, how rebel can you be out there? So much stupidity, so much nut. Faham tak? Kita membentang benda di kalayakan yang ramai dalam kaedah yang satu, batal lah. Tapi kalau kita membentang kaedah yang ramai pada yang ramai, okey lah. Dari kaedah satu pada yang ramai, ramai pada satu, ataupun satu pada satu. Itu usul fiqh tasawuf. Tapi nak menceritakan tentang satu semata-mata, bila awak nak memproseskan la maujud, dan awak tahu sesungguhnya zat Allah Ta'ala itu menyeliputi 7 petala langit dan 7 petala bumi, what is left there to talk about? Kat mana tempat yang tak ada Allah? Di mana kawasan yang tak ada Allah? Mana kawasan yang tiada Allah? Tiada kawasan itu. Kawasan itu tak pernah wujud. So, apa nak bercerita tentang diri kamu? Nak buat pengakuan kat siapa? Seekor kambing berjalan di kawasan kambing yang ramai. Kambing, aku ni kambing tau. Kalau kambing lain tengok awak, apa ingat aku ni batu ke? Ingat kambing ni ke batu ke? Kami pun kambing juga. Benda yang sama, kita nak introduce apa? Kecuali orang kata ini kereta aku Mercedes juga, tetapi warna lain lah, tapi sisi apa semua keluaran semua sama, tapi warna lain, nombor lain. Habis itu ada. Tetapi kalau Allah Ta'ala ni dia berlain terus, dia satu dan tunggal. So kenapa nak pergi bercerita ni apa? Tapi kadang-kadang pemberita apa pun masa kes aku, mereka tak halusi dulu. Itu sebab orang lebih suka dengar ceramah-ceramah daripada Indonesia. Pasal banyak tertib. Bila mereka bersoal jawab dengan orang yang dituduh sesat pun penuh tertib. Maaf ya Pak, saya mau bertanya bagaimana pembawaan Bapak tentang solat ini. Macam tu. Cuba tengok orang yang interview, wawancara dengan orang yang dituduh sesat dalam TV Indonesia. Ada dulu aku pernah tengok pakcik tu pakai songkok. Lepas tu balik tengok pula 999 yang pergi serang rumah apa tu, Kaha apa tak tahu nama dia, lupa. Lepas tu kata Rasul Melayu tu. Macam mana lepa soal jawab dengan orang dalam rumah tu? Sebab mereka ni dah ego trip. Mereka rasa mereka betul. Mereka ada kamera on their own side to attack him dalam rumah tu. Mana adab tertibnya? So hari ni aku dah keluar daripada putaran YouTube ustaz-ustaz Malaysia ni. Aku percaya ramai dah orang-orang di Malaysia ni pun tak berminat dengan apa ni ceramah-ceramah daripada ustaz-ustaz, sesetengah ustaz Malaysia. Ada saja yang bagus-bagus ustaz Malaysia, ada. Tetapi yang nak tunjuk ke depan tu lebih pada lantang dengan kebodohan, dengan tajuk-tajuk yang entah apa-apa, using my name. Lepas tu mereka nak bagi orang tengok itu mereka. Mereka yang ke depan, yang jenis ni lah kebanyakan terlalu jelas. The stupidity mereka ni agresif. So judgmental mereka, tak apa-apa mereka ni. Jadi bila kita tengok macam Buya Syakur, orang look forward mic aku tengok, aku kata dia ni tertib ada. Itu saja. Sebab di Malaysia ni aku pun tak faham. Kes anak aku hilang dalam balai polis under custody 14 ahli tertinggi Mahkamah Syariah, none of them being processed, none of them dipanggil untuk soal jawab. Tak ada pemberita pun pergi interview mereka. Macam mana boleh serol tak anak dalam balai polis? Atas alasan apa?
Oh, kalau kau tuduh dia dera, dia violent, mana medical check, mana witness? Ini mahkamah aku, bukan kedai kopi. Apa yang kau buat? Tak ada pemberita pi soal Osman Ibrahim ke Ibrahim Osman, aku lupa lah, yang Tuan Hakim letak benda tu. Sebab hang hakim, hang rasa hang tak pernah buat salah ke? Kalau hang buat salah dengan aku, hang tak boleh minta maaf. Ego trip di mata Tuhan, hang ni siapa? 14 ahli tertinggi Mahkamah Syariah Pulau Pinang 1997, di mata Tuhan hampa ni siapa sebenarnya? Kenapa seolah tak anak dalam balai polis? Tak pernah orang buat. So tak ada orang pergi proses. Tak ada. This is a very hardcore. Pasal ini membabitkan keselamatan. Polis, balai polis keselamatan, immigration keselamatan, badan pencegah rasuah, okey, according keselamatan. How can benda ni aku buat laporan semua kot? Tak tahu hari ni aku nak kena layan pula ustaz-ustaz ni pergi hentam ustaz tu pula pergi tuduh kau ni sesat, yang guru-guru ni pula pergi bercakap bentang sampai macam-macam. So aku kata I'm wasting my time. Itu sebab kalau ustaz-ustaz pekah ke nak panggil kita bersoal jawab, kita pastikan mereka tu cerdik, pintar, bukan hanya sekadar berjabatan. Awak nak study proses berkaitan dengan sains, awak study sains. Awak nak study alam maya, bintang, far beyond there, up there, so you study, kaji bintang, kaji ni, you go study, so then we can talk about it. Bila kita sentuh satu-satu bahagian, bintang ni nama apa, bintang ni apa, kalau ni apa, semua dia faham. Dia boleh betulkan kita kalau kita silap, pasal dia qualified dalam benda tu. Tapi di Malaysia tak ada. Yang mengaji fiqh, yang balik pada negeri Arab, mengaji hadis, mengaji sejarah riwayat, boleh hentam ahli ma'rifatullah. What the F is really going on? Yang tu yang kita tak faham. Ini nak cerita pasal tak apa-apa yang tak ada kena mengenang ilmu makrifat dan para makrifah. It's okay, fine, you go talk about it, you go on about it, but you don't attack other people. Ini dah. Sedangkan Tuhan kata dalam Quran, kamu tidak bertanggungjawab ke atas amal orang lain, dan orang lain juga tak bertanggungjawab ke atas amal kamu. Itu dah menunjukkan kamu tak boleh hentam orang. Dan Tuhan kata, akulah yang menyesatkan dan akulah yang memberi petunjuk. Itu dengan bukti yang maha jelas. Kita tak boleh hukum orang sesat. Dan Tuhan juga berkata, tidakkah Allah itu seadil-adil hakim? So kita tak boleh nak hakimi benda-benda yang out of our hand. Setakat ilmu yang belum cukup kalau kita tidak mengenali. Jadi Malaysia ni macam ni lah yang berlaku. Faham tak? Ego trip. Kalau kita kata ni surah berapa surah tulis ni, ni surah An-Nahl, surah ke-16 ayat 93, surah Ibrahim ayat 4, surah Yunus ayat 99 dan 100, surah Al-An'am surah 6 ayat ke-107 dan ayat ke-116 dan 117, all clear cut, bagi tahu kat hampa, kat ustaz-ustaz dan kat para-para ahli tertinggi bahagian unit khas siasatan agama. Dia dah bagi tahu clear lah. Hampa kena realize this situation, this phenomena out of your hand. As long mereka tak membunuh orang ataupun mereka tak membuat benda-benda yang melawan dari apa yang Quran terang, hentamlah. Tetapi kalau dia naik saksi, dia kena kenal lah Rasul yang dia nak saksi tu, sebab dia bersaksi, bukan dia bercerita. So dia nak mengaji, nak mengenal Allah. Where is the wrong part? Hampa tak boleh ni. Sedangkan dalam surah Al-Kahfi ayat 103, 104, 105, hampa tak ada akal fikir ke melihat ayat tu? Kita getak hati baca ayat tu.
masa mula dulu. Aku duk rasa aku betul dah. Tetapi belum lagi sebaik-baik amalan kalau aku mendustai ayat pertemuan dengan Tuhanku. Maka gugurlah di akhirat kalau tiada pertimbangan. Hampa buatlah banyak mana sekalipun. Itu dalam surah An-Nisa ayat 142 dah terang. Jadi puak-puak ni pelik. Sedangkan kerja lepa lah paling mudah sekali. Duduk dalam ofis, buat kerja agama adalah kerja yang paling mudah. Pasal Quran dah bimbing dah. Jangan mengintip kesalahan orang lain. So, where is the difficult part out of your job? Tak ada. Hang tak boleh mengintip. Hang berbaik-baik dengan orang. Hang kasih sayang dengan orang. Hang tak boleh hukum orang. Kalau hang ahli agama. Apatah lagi pensyarah agama. Pencetus ummah. Come on, man. I have seen so many good mind, good person, good brain have been destroyed by madness. And I see clearly till now it's happened dalam masjid, dalam surau, even so. So hari ni kerja ahli-ahli agama ni adalah kerja yang mudah. Pasal Tuhan kata kamu tak bertanggungjawab ke atas orang lain. Tuhan kata dah berpesan dekat Nabi Muhammad sendiri. Dekat Muhammad sendiri Allah berpesan. Janganlah kamu berduka cita dengan mereka. Dan Allah berpesan juga dalam surah Ali Imran ayat 144. Mereka yang berpaling, yang pernah beriman dan berpaling, sedikit pun tidak memudaratkan Allah ataupun sedikit tidak membuat Allah terjejas. Lebih kurang macam tu. So, what are you guys really doing? What you guys try to do? Hampa dah tak nampak ke keterangan awak? Nak tuduh orang sesat mana boleh? Panggil soal sesat. Kalau dia tak betul, hampa apa betul? Yang menyesatkan Allah Ta'ala, yang memberi petunjuk Allah Ta'ala. Kalau hampa rasa hampa tu mendapat petunjuk, pun izin Allah Ta'ala, tunjukkanlah benda yang betul. Tetapi yang salah tetap salah, yang batal tetap batal, yang benar tetap benar dari sudut soal jawab. Amin. Hampa nak betul kami, hampa kena betul hampa dulu. Sebab Quran tu memudahkan pekerja-pekerja agama. Wakil-wakil Tuhan, waris-waris Tuhan, wali-wali Allah. Macam mana hampa buat bagi jadi susah? Nak kahwin susah itu ini. Kenapa dulu senang? Yalah ni hampa ada attitude yang membuat benda ni jadi rumit dan susah. Itu sebab kata dia lebih menjadi susah. Apa sebenarnya yang sedang berlaku? Pada Quran menunjukkan segalanya mudah, segalanya senang. Panggil duduk bersembang secara elok. Orang kata kalau aku duduk ada satu mamat dalam video tu, dia kata lepas ni kalau dia tak boleh hukum ahli fiqh, aku cakap sesetengah. Pasal aku telah dipanggil berkali di mahkamah dan aku telah bersoal jawab dengan ahli agama di Pulau Pinang ni, di ahli majlis mufti dan ahli majlis agama yang dulu. Masa kes aku nak turun, bukan aku tak pergi soal jawab. Mahkamah adalah tempat untuk mencari kebenaran, membukti kebenaran. And I'm all asking all the way, all along, justice. That's all what I'm asked. Aku meminta keadilan di tempat yang tepat, iaitu mahkamah. Sampai kelar dia tak bagi kat aku benda tu. So, what is really going on? Sekolah ni aku nak spend aku punya time untuk tengok ustaz tu kena, Koni kena, ustaz tuduh dia ni, ajaran ni, lepas bubuh lah nama apa-apa pun, nak bagi gimmick. Rasul ni, Rasul ni. Come on, kau dia kata dalam Rasul Anfusihim. Jadi hari ni, kamu harus mengenal diri kamu. Kamu tak kenal diri kamu, macam mana kamu nak bersoal tentang orang yang telah mengenal diri? Before you want to talk about human right, humanity, you have to know who you are at first. Baiklah. Nampak gaya tak tidur jugalah aku.
Main dulu 2 hari tak tidur. Semalam dapat sikit. Malam lah. Kemarin dulu balik sana. Lepas tu kemarin. Ni pukul berapa dah ni? Pukul berapa? Pukul 11. 11 1 minit lah. Elok 11 1 minit. Terbalik. Aku lahir 1 bulan 11. Baik. Selamatlah. Apa yang lepas cakap. Kalau kasar, saya tak marah pun, suara saja tinggi. Baik nah. Baik. Selamatlah. Selamatlah. Assalamualaikum Abang Lepat. Saya nak minta sedikit pencerahan daripada abang tentang gambar ni. Mungkin abang boleh kongsikan ilmu. Ada orang kata ianya ianya seperti ayat surah Al-Baqarah 115 yang di mana telah dikatakan ke ayat tu, di mana kamu menghadap, di situlah wajah Allah. Mungkin Abang Lepat boleh huraikan lebih mendalam lagi. Terima kasih Abang Lepat. Waalaikumsalam. Baru aku nak letak kepala, tak keting masuk. Gambar ni, apa dia ni? Dalam masjid ada surau. Ada yang tala ke depan sujud, ada yang tala ke kiri, ada yang pusing ke mana, pusing ke kanan. Ni edit ke gambar betul? Tetapi lantak pergi kat mereka lah. Apa yang aku nak urai pasal aku tak nak buat macam tu. Kalau mereka kata di mana kamu menghadap, di situ wajah Tuhan. Tengok macam mana mereka faham lah. Tapi gambar ni pun aku tak tahu edit ke tak edit ni. Tengok ada sujud belah sana, sujud belah sini, sujud belah nu. Dalam satu masjid, dalam satu satu jemaah. Satu karyah ni. Tapi tak kisahlah. Kalau nak tahu secara lanjutnya, pergi tanya mereka lah senang. Pasal aku tak buat macam tu. Nak tanya aku siapa. Itu sebab dia kuih celaru lah. Biar pergi kat mereka. Aku mengaji ilmu mengenal Allah. Aku tak mengaji ilmu mengenal masalah. Jadi benda ni bagi aku macam masalah. Aku tak pernah tengok pun dalam satu jemaah, dalam satu masjid, satu imam depan, sujud belah sana ada, sujud belah sini ada. Tapi aku ingat ni mungkin saja mereka buat aku, mungkin momen ni dalam berapa second je untuk foto ataupun edit. Tapi kalau betul pun macam tu, mampu ambil kat mereka. Tidak. Bagi nak layan apa benda macam ni. Kan? Aku macam-macam orang main hantar. Kan? Apa kata tu Pat, ada video saya tengok Hindu tu minum susu ayak kaki tu ayah pin. Aku tanya Hindu tu, tanya aku apa? Ya. Macam tu lah jawab, nak buat apa lagi. Okay. Macam dalam baru ni sebelum PKP 1, aku dijemput di Majlis Mufti dan Ahli Fatwa Pulau Pinang. Ada satu ustaz tu tanya aku, ada lepas sebut lepas tengah semayang tiba-tiba tak khusyuk, lepas berhenti. Ada? Ya, saya buat lagu tu. Saya nak berjujur dengan Allah Ta'ala. Saya kata, tapi kalau ustaz nak terus, tak terus ya, tak payah ikut saya. Aku cakap betul lah. Apa salahnya? Tidak, saya nak jujur, bukan saya nak menipu. Dan saya bukan buat untuk orang ramai. Dan saya memang tak ikut orang yang ramai atas muka bumi ni. Clear cut. Okey, baik Ana. Ambil tanya mereka, pok-pok tu. Tidak, tanya aku, mana aku nak tahu, aku tak ikut macam tu. Tidak. Aku kalau orang nak tanya aku buat bagaimana nak mengenal diri, aku boleh lah hurai sikit. Sebab 20 ke apa semua, pergi tanya orang ni tungging kot ni, orang ni tungging kot ni, orang ni sembah kot ni. Pergi tanya mereka. Baik. Selamatlah, selamat. Okey Muhammad, selamat. Alhamdulillah Lepat. Baik. Terima kasih atas penjelasan. Memang elok lah. Minta maaf Lepat, kacau nak tidur nak rehat. Atas penjelasan tu terbaik lah.
Baik-baik, selamat Pak. Terima kasih. Salam Abang Husin. Sebenarnya macam ni Abang Husin. Dalam pengajian makrifah, kita mencari kenyataan yang nyata, yang sentiasa ada. Bagi saya, bila saya halusi, guru-guru saya dulu semua membawa keluar Al-Quran. Semua bercerita tentang kitab Al-Quran. Sesungguhnya tak ada syak. Kitab ini, Al-Quran ini sangat terang. Bila mai cerita-cerita hadis, cerita-cerita yang setelah 300 tahun Nabi Muhammad SAW wafat, jarak 300 tahun tu macam mana sebelum diriwayatkan. So ada pula yang kata ada hadis ni daif, ada hadis ni palsu, ada hadis ni sahih, bersangka-sangka. So saya memilih Al-Quran. So bila kita tengok ustaz-ustaz yang bagi ceramah lah ni, semua pakar-pakar hadis belaka menolak Awaluddin Ma'rifatullah. Sedangkan Al-Quran saya tahu lain. Jadi saya personally, bagi saya menganggap kebanyakan ustaz-ustaz yang membawa ilmu hadis ni, tak semua, kebanyakan adalah alat-alat daripada para Yahudi, profesor-profesor Yahudi, mastermind yang di belakang terai Universiti Azhar dan juga Universiti Madinah. Kalau tidak, mereka balik mai sini, masuk dalam masjid dan surau, tidak akan menentang ilmu ma'rifatullah, ilmu mengenal Allah. Tetapi tengoklah hari ini, mereka masuk masjid, mereka bentang segala-galanya yang entah mai dari mana. Contohnya, menentang ilmu ma'rifatullah, mengata nafi isbat, itu nonsen. Jadi, puak-puak ni, Yahudi bagi syllabus. Sebab Yahudi kalau nak play song, bukan dia nak play song orang yang ada dalam disco. Dia akan bagi master-master, doktor-doktor, profesor-profesor yang memegang PhD, degree masuk dalam masjid. Sebab orang-orang kampung, orang yang lemah akal fikirnya, bila berhadapan sesetengah ustaz yang bercerita mengeluarkan ayat-ayat dan berbahasa Arab, mereka ini akan terenganga dan ikut 100%. Padahal Tuhan itu menguasai segenap bahasa. Tidak, tak percaya, tengok dalam surah Ibrahim ayat 4. Tidak kukirimkan seorang rasul yang sama bahasa dengan bangsanya. Dan sesungguhnya Allah lah menyesatkan dan memberi petunjuk. Itu saja. So kalau orang nak mai bersoal hadis ni, lepas kata, lepas tak tolak hadis. But I tak minat benda tu. Sebab apa? Sebab dalam ma'rifatullah clear, nak mengenal Allah, mengenal diri, bukan mengenal sejarah hadis riwayat. So that is mean, that's it. Saya tak berminat bab hadis ni. Minta maaf Abang Husin sebab saya berjujur. Bagi saya kenal permasalahan-permasalahan yang menimpa para ahli-ahli makrifah yang dulu. Kerana ahli-ahli hadis, kebanyakan mereka hanya bersangka-sangka dan meneka-neka. Kita mengaji mengenal yang hidup, yang berserta di saat ni, bukan cerita-cerita yang telah tak ada. Baik, selamatlah Abang Husin, selamatlah. Ya, sahabat aku lepas terbaik tu. Oh, jelas. Benar apa yang dikata dan apa yang dikata. Oh, betul, tetap betul. Jalan terus. Baik sahabat, baik. Itulah apa yang kita ada. Itulah, jalan terus. Baik, selamatlah.